Kami bawakan perhatian anda untuk satu lagi topik yang perlu dibawakan, dikongsikan bersama anda, terutamanya dengan konsisten dengan musim perayaan sekarang, tentang jerat harga penipuan perabot. Kita tanyakan terus kepada tamu kami pagi ini. Selamat datang, terima kasih Tuan Haji Farouk Syam Nazam Muhyiddin kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Sama-sama. Tuan Haji merupakan Presiden Persatuan Pengusaha Kayu Kayan dan Perabot Bumi Putra Malaysia. Ya. Sebagai permulaannya, Tuan Haji mungkin boleh juga berikan sedikit pengenalan kepada para penonton. Bagaimana sebenarnya skam-skam perabot ini dikesan di kalangan yang telah diadukan oleh para pengguna kepada pihak persatuan? Okey, terima kasih. Peka sebenarnya persatuan kami menyedari tentang isu masalah yang dihadapi ini sejak dahulu lagi. Jadi perkara ini berulang-ulang, terutamanya sekali ialah apabila musim perayaan. Ya. Kita kesal dengan segelintir pihak yang mana yang tidak bertanggungjawab. Mereka ini mengambil kesempatan khususnya di musim perayaan untuk menipu pelanggan berkenaan dengan perabot ini. MO mereka, modus operandi mereka bagaimana sebenarnya? Dia akan menawarkan harga yang tidak munasabah dan mengambil deposit daripada pelanggan, selepas pada itu hilang daripada ni. Jadi itu antara isu-isu yang semasa yang telah berjalan. Dan walau bagaimanapun kita di persatuan, kita ambil ini perkara ini secara serius sebab kita ni memayungi pengusaha kayu kayan perabot Bumi Putra Malaysia, di mana kita memerangi habis-habisan isu skema dalam industri perabot dan juga industri perkayuan kayu inilah, industri ukiran kayu dan sebagainya. Ya. Dan apa sejauh mana sebenarnya usaha dari pihak ataupun kerjasama dari pihak peka sendiri kepada pihak berkuasa untuk memastikan mereka ini barangkali dapat kita trace semula ataupun tidak dapat di-trace semula, dan sekiranya mereka dapat dicari semula langkah-langkah untuk membela pengguna yang telah pun teraniaya tadi. Ya. Jadi isu berkenaan dengan perkara ini sebab ianya sangat sukar untuk kita trace bagaimana modus operandi mereka, tetapi mereka online, Tuan Haji. Kebanyakan is online. Jadi antaranya ialah apabila kita sendiri dari segi persatuan, apa yang kita buat adalah kita mengadakan satu inisiatif daripada persatuan tentang strategi. Kita kempen kesedaran kita bagaimana kita memperkenalkan program kita adalah produk spotlight di bawah peka, yang mana kita memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan daripada persatuan kita yang sah dan berdaftar. Dari situ pelanggan-pelanggan boleh lihat bagaimana untuk mendapatkan daripada yang sah dan berdaftar. Jadi antara yang masalah yang dihadapi oleh sekarang ini pelanggan adalah apabila tidak ada satu mekanisme bagaimana mereka nak melaporkan tentang skam yang telah berlaku sekarang ini sejak dahulu lagi, terutamanya musim perayaan dan bencana. Kita kesian orang bencana pun kadang-kadang dia tipu juga kan. Jadi itu antara masalahnya yang kita hadapi lah. Perabot dah rosak nak berganti tapi kena skam. Jadi jatuh di tipe tangga. Bagaimana Tuan Haji lihat dari segi usaha untuk menyebarkan lebih peka kepada situasi seperti ini, sebab alangkah skam-skam yang lain sekalipun semakin banyak kita wawarkan kepada masyarakat, kalau nombor ni jangan angkat, kalau beginilah saya jangan angkat. Apalagi bagi pihak industri sendiri untuk memastikan bagi mereka yang pertama kali nampak iklan tersebut, kita tahu boleh membezakan sama ada ia adalah sesuatu yang legit ataupun tidak. Jadi kadang-kadang kesedaran daripada segi pelanggan juga kita kena lihat, kita juga agak kita kena peka lah. Di antara apabila kita untuk mendapatkan perabot ataupun produk daripada pasaran ini, kita kena lihat survey supaya kita tidak tertipu lagi lah dengan industri, dengan perkara-perkara ini. Walau bagaimanapun, apa yang kita nak tekankan dekat sini ialah di pihak pengusaha sendiri ataupun usahawan-usahawan sendiri juga merasa yang mana mereka ni selalu buat aduan kepada kita, yang mana produk gambar mereka diguna pakai oleh skamer ini di dalam laman sosial laman sosial untuk menipu atau pelanggan ini. Jadi antaranya ialah dekat sini kita harap kerajaan dapat pihak berkuasa dapat mengambil tindakan melesenkan pekedai ataupun kedai perabot ini, yang mana agensi yang terlibat yang saya rasa wajar diberikan tanggungjawab itu adalah MTIB lah. Jadi MTIB yang mana kita harap dapat membuat penguatkuasaan tentang perkara ini. Kalau tak pun lebih pada PBT. Jadi PBT susah nak cari lah. Jadi
tentang ini. Fungsi MTC dalam situasi ini bagaimana, Tuan Haji? Okey, dalam Majlis Kayu Kayan Malaysia juga antara yang kita telah buat ni adalah dia lebih kepada mempromosikan untuk market luar negara. Ya. Jadi walau bagaimanapun MTC juga memberikan sedikit dana untuk membangunkan usahawan Bumi Putra dalam industri usahawan perabot dan perkayuan ini di sini. Tuan sebutkan tentang pelesenan syarikat-syarikat perabot di sebelum ini. Apakah ada isu ataupun isu tertentu yang menyebabkan pelesenan menjadi satu isu? Jadi kalau kita tengok sekarang ni yang lesen ada untuk berniaga perabot ni lebih kepada pihak berkuasa tempatan. Okay. Tetapi apabila kita melihat daripada pihak berkuasa tempatan itu sendiri gagal untuk mengenal pasti ownership of this perniagaan tersebut. Kadang-kadang skema ni dia berlindung di bawah-bawah di belakang kedai-kedai perabot yang mana kita tengok sekarang ni banyak warga asing yang mengendalikan kedai perabot daripada tempatan. Jadi hari ini kita kena fikir yang mana kena ada satu agensi yang memantau secara khusus berkenaan dengan masalah yang dihadapi tentang jerat harga perabot dan juga skema ini. Bila Tuan Haji mengamati sendiri kes-kes yang telah pun dilaporkan, bagaimana Tuan Haji lihat ini boleh dari segi cuba untuk membantras penipuan ini dari terus berlangsung, bagaimana boleh diperkukuhkan lagi cara untuk melindungi pengguna dan juga melindungi pengusaha industri sendiri? Dalam persatuan kita lebih mahukan setiap usahawan tu berdaftar. Di PK sendiri kita mempunyai sekarang ni 252 usahawan yang berdaftar di bawah persatuan kami, yang mana kalaulah pelanggan ingin mendapatkan produk-produk yang berkualiti dan juga produk yang mempunyai syarikat yang sah, maknanya boleh melawati kita punya laman sesawang kita www.pkpjrm.com. Jadi daripada situ boleh nampak pelbagai produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan tempatan Bumi Putra khususnya dalam industri ini. Saranan kepada para pengguna pula bagaimana, Tuan Haji? Sebab dalam keperluan sekarang kita tahu pembelian barangan dalam talian itu merupakan satu yang tidak dapat dielakkan. Dalam kesibukan kerja dan sekiranya website itu begitu cantik dipersembahkan, itu juga ialah salah satu cara untuk mendapat perhatian pengguna. Dan ada juga pengguna yang teraniaya dengan sikap-sikap sebegini. Jadi bagaimana lagi boleh diperbaiki dari segi keselamatan ataupun legit atau tidak info yang diberikan di laman sosial itu? Ya. Pelanggan ataupun pengguna pembeli itu sendiri kena berhati-hatilah dan juga kena lihat survey dulu. Jadi jangan terpedaya dengan gambar-gambar yang agak menarik di laman media sosial. Daripada situ kadang-kadang gambar itu pun juga diambil daripada syarikat-syarikat yang lain. Jadi dikomparekan harga kan. Jadi harga dia jauh lebih murah dan rendah. Jadi tetapi apabila sampai masa deposit telah dibayar, hilang begitu saja. Jadi perkara-perkara tersebut berulang-ulang kali kita lihat benda ini berlaku. Dan kita amat sedih dengan perkara ini dan kesal, dan kita harap pelanggan itu lebih berhati-hatilah. Jadi tidak ada nampak lebih kepada lain-lain cara, ialah diri kita sendiri. Apabila kita ada duit dan kita mempunyai kuasa membeli, kita kena lihat ke mana yang kita patut beli. Lebih baik beli daripada yang usahawan yang berdaftar, supaya kita dapat trace, mungkin ada warantinya, dari segi jaminan dan kualiti dan sebagainya. Baik, Tuan Haji, sebelum kita simpulkan perbincangan kita pada pagi ini, saya difahamkan Tuan Haji juga ada menjalankan inisiatif untuk mengumpul dana bagi membantu rakyat Palestin. Ya, betul. Kita melancarkan tabung dana untuk rakyat Palestin, di mana kita akan adakan mesyuarat agung kita pada 16 hari bulan ini, dan di sana kita akan lancarkan tabung untuk rakyat Palestin lah, bagaimana untuk kita dapat bantu sama-sama yang mana musibah yang telah melanda kepada saudara se-Islam kita di Palestin. InsyaAllah kita akan bantu. Tahniah atas usaha tersebut, Tuan Haji. Bagi pengusaha kita yang ingin mendaftar dan tidak pasti bagaimana apa antara kriteria dan prosesnya, ke mana mereka boleh pergi untuk mendapatkan maklumat lanjut? Jadi boleh dapat maklumat berkenaan dengan pendaftaran perabot ini, usahawan perabot ini dengan kita punya website yang tadi saya nyatakan tadi. Laman sesawang kita adalah www.pkpjrm.com. Jadi dari situ kita akan lihat produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan Bumi Putra dan juga yang sah berdaftar. InsyaAllah.
Terima kasih Tuan Haji kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Jadi telah apa dikongsikan tadi, pastikan sebagai pengguna cari maklumat sebaik mungkin supaya tidak juga menjadi mangsa scammer-scammer juga yang kita lihat dalam isu perabot sekarang.